Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para pelajar. Pada hari ini untuk kursus penghayatan etika dan peradaban, kita akan tengok secara ringkas ataupun secara laju topik yang ketujuh, pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Jadi sebelum ni kita dah tengok perkara berkaitan dengan perlembagaan. Maka pada hari ini, pada sesi kali ini kita akan tengok pengaruh ICT, teknologi maklumat ke atas kesepaduan nasional. Adakah ia memberi impak yang positif ataupun banyak kepada impak yang negatif. Okey, ini secara sinopsisnya. Okey, boleh tengok di hadapan. Pembinaan kesepaduan nasional sekaligus peradaban majmuk di Malaysia sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi semasa. Okey, iaitu Information Communication Technology, ICT. Terjelma dalam bentuk internet, digital apps, Facebook, Instagram dan berbagai lagi tapak digital. Ianya telah menular dalam setiap lapisan masyarakat dan generasi termasuk di Malaysia. Jadi satu segi, ICT merapatkan jurang komunikasi, namun tiada satu institusi sejagat yang mengawal perkembangan ini, menjadikannya seperti digital jungle. Serentak ICT boleh jadi kawan dan lawan, positif dan negatif, membina dan menghancurkan. Dengan berleluasanya fake news melalui media sosial seperti Facebook adalah satu contoh yang sangat dirisaukan oleh kerajaan dan orang awam. Kefahaman mengenai etika dalam penggunaan ICT yang tidak bercanggah dengan peradaban di Malaysia sangat diperlukan oleh semua pihak. Kupasan mengenai pros and cons mengenai ICT, budaya digital dan disiplin dalam kalangan pengguna ICT perlu diwacanakan. Okey, baik. Ini ialah isu yang sangat penting, iaitu di mana tidak ada pengawalan terhadap penggunaan media sosial ICT. Kamu menggunakan Facebook kamu, ada orang yang kawal? Jawapannya tidak ada. Kamu menggunakan medium YouTube kamu untuk berkongsi video, ada orang nak kawal? Tidak ada. Sebelum ni tidak ada TikTok. Kan? Sekarang ni ada TikTok. Jadi boleh orang kata share rakaman yang kamu nak buat. Jadi apa rakaman video yang kamu buat ada orang kawal? Jawapannya tidak ada orang kawal. Siapa yang kawal semua itu? Kamu yang mengawal diri sendiri. Jadi ini membentuk satu persoalan yang besar. Sejauh mana sejauh mana pengawalan itu boleh diaplikasikan, kerana sekarang pun kita dah lihat pelbagai fake news, berita palsu, tomahan, penipuan, orang kata editing video, editing gambar yang berleluasa dalam masyarakat di Malaysia. Jadi di sinilah etika memainkan peranan yang penting. Okey. Okey, kita sambung lagi. Untuk objektif topik yang ketujuh ini ialah memahami ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Jadi kita tak nak perkara yang negatif, kita nak perkara yang positif, iaitu ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Ini ialah hasil pembelajaran menghuraikan hubungan manusia dan teknologi, membincangkan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Yang ketiga, menganalisis isu semasa ICT di Malaysia. Okey, ini ialah kandungan topik yang ke-7, evolusi dan pengglobalan teknologi, hubungan manusia dengan ICT, etika dan peradaban, ICT tapak pengukuhan, isu semasa ICT. Okey, yang pertama para pelajar yang dikasihi sekalian, cuba tengok di hadapan, evolusi dan pengglobalan teknologi. Okey. Jadi untuk evolusi dan pengglobalan teknologi ini, ia memainkan peranan yang penting dan juga ada dalam pelbagai aspek kehidupan. Yang pertama ialah pertanian dan makanan. Ini industri lah. Yang kedua, pada pembinaan. Cuba tengok dalam tu ada pembinaan, orang kata menggunakan teknologi drone. Pengangkutan hanya di hujung jari. Teknologi maklumat, teknologi komunikasi media, AI dan IoT, kecerdasan buatan, artificial intelligence dan juga Internet of Things, internet benda. Jadi maksudnya ialah semua perkara berasaskan kepada internet. Okey, soalnya Information Communication Technology, teknologi maklumat dan komunikasi, ICT. Okey, maklumat, komunikasi, teknologi. Kamu dapat dengan cara yang mudah, komputer, internet dan juga sekarang ni smartphone dan juga pelbagai social media yang ada di hadapan kita.
Cuba kamu bayangkan, jika di hadapan kita contohnya ada 5 media sosial yang biasa digunakan. Pada 10 tahun akan datang, generasi anak kita, generasi anak kamu, generasi yang lebih akan datang, kamu rasa adakah 5 lagi? Jadi Ustaz rasa tidak 5, dia akan jadi 10. Dia akan jadi lebih banyak. Masing-masing ada page masing-masing. Masing-masing ada akhbar masing-masing. Okey, cerita untuk diri masing-masing. Okey. Evolusi teknologi dan ICT di Malaysia bahagian pertama ialah rukun negara iaitu pada 31 Ogos 1970 kemerdekaan ke-13 membina masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Jadi dalam rukun negara telah dinyatakan secara khusus iaitu membina masyarakat progresif yang menggunakan sains dan teknologi moden. Maksudnya apa? Maksudnya poin yang utama ini ialah kita tak boleh nak lari, kita tidak dapat lari daripada teknologi yang moden ini. Kita kena guna. Kalau kita tinggalkan maka kita akan terkebelakang. Bukan bermaksud apabila kita cerita tentang keburukan ICT, kita nak mengabaikan ICT, bukan. Okey, maksudnya kita nak mengadapt dengan cara yang harmoni. Kalau kamu lihat, okey, pada rukun negara tu ada dinyatakan menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk, mencapai perpaduan yang lebih erat, memelihara satu cara hidup demokratik, mencipta masyarakat yang adil, membentuk satu sikap liberal terhadap tradisi kebudayaan. Yang terakhir, membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains teknologi moden. Progresif ni maksudnya ialah sentiasa mengadakan progres-progres yang baik, proses-proses yang berterusan. Maksudnya apa dia? Kamu contoh daripada sekolah rendah, kamu teruskan proses kamu kepada sekolah menengah. Kamu teruskan kepada peringkat asasi. Kamu teruskan kepada peringkat universiti. Kamu bekerja, kamu berterusan memberi manfaat kepada rakyat dan juga masyarakat. Itu contoh yang dimaksudkan dengan progresif. Okey, evolusi ICT di Malaysia, kalau kamu lihat pada 1983, Dr. Muhammad Awang lah memulakan idea untuk menghubungkan Malaysia dengan dunia menerusi internet di Makmal Universiti Melaya. Pada 1983. Kamu belum lahir lagi. Ustaz pun belum lahir lagi. 1983. Kan? Sudah ada idea yang nak menyatakan bahawa hubungkan manusia dengan negara luar di Universiti Malaysia. Di Universiti Melaya. Sebelum tu nama dia UM lah. Okey, pada tahun 1989 rangkaian komputer Malaysia, RANCOM, 1991 jaring Joint Advanced Integrated Networking dilancarkan. Okey, jadi ini ialah orang kata proses lah. Maksudnya Malaysia bukannya terkebelakang tetapi terhadapan dengan pelbagai program yang dilakukan. Hubungan manusia dengan ICT. ICT seringkali dilihat sebagai alat yang mempercepatkan banyak urusan manusia. Betul. Ini ialah fungsi yang utama ICT, iaitu membantu dalam urusan kamu. Okey, kamu ada teknologi kereta. Apa fungsi kereta? Mempercepatkan kamu daripada satu destinasi kepada destinasi yang lain. Itu fungsi yang utama. Ustaz menggunakan WhatsApp untuk bagi tahu bahawa kelas akan bermula pada pukul 8.30 secara pantas dengan satu klik sahaja. Dengan button send, kamu pun dapat tahu, oh kelas kita mula pukul 8.30. Jadi kamu ada masa yang lain untuk kamu bersiap baca slide dan lain-lain. Okey, boleh. Kemudiannya memudahkan dan meringankan beban kerja. Yang ketiga, membantu komunikasi lebih efisien. Yang terakhir, menghubungkan sesiapa saja walau di mana saja pada setiap masa. Dalam masa yang sama, cuba tengok dalam satu lagi side, satu lagi sisi pandang. Ia dilihat sebagai beban, iaitu kerja kepada orang yang tidak menguasai teknologi baru. Okey, cuba kamu bayangkan. Kalau ada ayah kamu yang berumur 70 tahun, umur 65 tahun, mereka tidak menguasai, mereka tidak dibesarkan dengan ICT, tiba-tiba kena buat perkara yang berkait dengan ICT. Adakah ia menjadi beban? Ya, dia akan menjadi beban. Sebab itu, saya beritahu kepada kamu realiti sekarang ni, cikgu-cikgu yang lama, pensyarah-pensyarah universiti yang lama, sudah orang kata berkira-kira untuk pencen dengan lebih awal. Sebab apa? Sebab mereka terpaksa buat kerja 2 kali. Kalau bagi peringkat yang pertengahan remaja, yang jadi cikgu pensyarah, mereka dah terbiasa. Tapi kalau
orang yang lama, veteran, dia akan rasa terbeban. Kena buat, orang kata tugasan, kena buat kelas secara online, kemudiannya kena akses itu, kena akses e-learn dan sebagainya kan. Jadi nak upload, nak download, jadi payah, sukar. Jadi ramai dalam kalangan mereka yang veteran ni berkira-kira untuk pencen awal. Sebab itu merupakan beban kepada mereka. Walaupun kita tak nampak ia sebagai beban. Sebab kita dah terbiasa daripada kecil. Masa Ustaz lahir tidak ada lagi smartphone. Okey, yang ada telefon yang berwayar. Tapi kalau masa kamu lahir sudah ada dah smartphone. Kan? Itu berbezalah. Okey, dia kata hidup kerana tuntutan kerja 24 jam 7 hari seminggu. Ini boleh jadi betul. Kerana apabila adanya teknologi, kerja sentiasa tidak akan habis. Senang sahaja bagi arahan. Kan? Jadi tak habis kerja. Kena itu, kena ini, kan? Seterusnya seharian kerana dikerja beban seharian kerana dikejar pemiutang. Minta bayar hutang, bil-bil, kad kredit, kereta, rumah dan lain-lain. Okey, ini ialah bebanan bagi mereka yang tidak berjaya untuk mengawal diri masing-masing. Jadi apabila Ustaz bagi contoh kamu tengok video rumah yang cantik, kamu tengok video ini ada iPhone 13, ada iPhone 14, kamu pun gairah untuk beli. Akhirnya kamu menggunakan kad kredit contohnya ibu bapa kamu. Dan juga tidak mampu bayar pada tempoh tertentu. Jadi ia menjadi beban seharian kepada ibu bapa kamu dan juga kepada kamu. Jadi kita tak boleh nak kawal nafsu. Kalau dulu kita tidak tahu ada pelancaran handset yang baru, ada pelancaran kereta yang baru, ada pelancaran rumah yang baru, tak tahu kan? Tapi sekarang ni semua di hujung jari. Pelancaran, oh cantiklah ni. Jadi mereka yang gairah walaupun tidak mampu berusaha untuk membeli perkara tersebut dengan walau apa cara sekalipun. Bagi mereka yang bekerja, Ustaz bagi contoh kepada kamu kalau orang yang baru bekerja, hutang apa yang biasa dibayar dengan sangat banyak? Siapa tahu? Baru kerja tapi dah buat hutang. Hutang tu tinggi pula. Hutang apa kamu rasa? Jadi rumah. ya betul. Hutang kereta. Hutang kereta. Okey. Hutang kereta sangat ramai. Kalau kamu tengok orang yang baru kerja, mula-mula dia akan gairah cari kereta dan juga dia akan cari kereta yang cantik lah. Okey Ustaz, ambil contohlah kereta apa? Kereta Vios, kereta Honda City, bulan-bulan lebih kurang dalam 1,000 contohnya kan. Gaji degree 2,300 contohnya kan. Kalau dapat gaji degree lah. Jadi dah 1,000 tu dah habis untuk kereta. Okey contohnya. Okey rumah sewa. Berapa rumah sewa? 300 ataupun 400. Okey, makan, minum. Lepas tu untuk servis kereta. Lepas tu untuk minyak. Lepas tu untuk bagi kepada ibu bapa. Kamu rasa bulan-bulan tinggal berapa baki akaun dia? Ustaz rasalah negatif. Dia akan pinjam yang lain. Itu yang membuatkan mereka stres dan juga buat pinjaman loan peribadi. Buat loan pula double stres sebab tak mampu nak bayar. Cara untuk buat loan peribadi yang paling mudah guna apa? Kad kredit. Guna kad kredit loan tu. Loan peribadi lah tu kira tu. Guna kad kredit. Jadi Ustaz showkan kepada kamu nanti dah kerja jangan guna kad kredit secara berleluasa. Guna secara berhemah. Ustaz yakin dalam kalangan kamu ada mak ayah yang guna kad kredit, betul? Jadi jangan kamu guna sesuka hati. Okey, kalau tengok ada adik, ada kakak, ada abang kamu guna kad kredit suka hati, kamu pun bagi nasihat. Ia sebenarnya ialah hutang peribadi. Kamu tahu tak rekod ramai remaja yang bankrupt? Yang pertama ialah kerana apa? Hutang kad kredit tidak mampu dibayar. Jadi apabila hutang kad kredit tak mampu dibayar, dia akan blacklist. Nak buat pinjaman yang lain pun tak boleh. Okay, boleh jadi itu bebanan lah. Jadi kamu, kalau bebanan kamu, ada yang beritahu tadi dia terpaksa bayar hutang PTPN. PTPTN, betul kan? Jadi itu ialah hutang kepada kamu. Adakah dia akan jadi beban? Dia akan jadi beban sekiranya kamu tidak mampu bayar. Sebab itu sekarang ni sudah ada ISSPN semua tu untuk menabung daripada kecil supaya tidak ada bebanan hutang apabila kamu besar nanti.
Okey, tengok yang terkini, hidup baru, buli cyber, hate speech dan juga mangsa scam. Ini bebanan yang sangat besar ni. Buli cyber. Dia bukan kata buli cyber, buli yang tak cyber pun sudah tidak berjaya dibendung, masih tidak berjaya dibendung. Kan buli tumbuk di asrama pelbagai sehingga mati pun ada kan. Jadi itu ialah buli secara fizikal. Tak habis isu tersebut, isu yang baru, buli secara digital, buli cyber. Kemudiannya hate speech dengan kata-kata yang buruk. Kemudiannya ada scammer, mangsa scam. Tahukah anda bagaimana diwujudkan prefix teknologi bagi menunjukkan konsep teknologi baik dan tidak baik? Jadi maksudnya dia nak tunjuk baik ataupun tak baik ni, mula-mula dia tunjuk baik dulu. Tetapi akhirnya akan ada sebaliknya. Dan juga orang yang nak scam kamu, mula-mula dia akan guna perkataan yang baik. Akhirnya dia akan meninggalkan kamu dengan bebanan hutang. Okey, baik. Kini ICT adalah sebahagian daripada cara kita menguruskan kehidupan dan cara bekerja setiap hari. Tidak boleh dielakkan daripada menggunakannya, melatih masyarakat menggunakan teknologi sebagai sebahagian proses tadbir urus dan pembangunan negara. Tengok gambar ni kan. Tengok gambar ni orang guna komputer. Tengok pakcik tu dah berusia lanjut pun masih menggunakan komputer lagi. Kan tak boleh nak diasingkan. ICT juga menguruskan urusan kewangan dan jual beli kita. Okey. Dan juga kini ICT muncul dalam pelbagai apps, sosial media dan model perniagaan baru. Jadi di mana kita? Kita sebagai user, pengguna. IR 4.0 menakutkan kita atau warna kehidupan baharu masyarakat. Industry Revolution 4.0. Ini maksudnya teknologi yang semakin terkehadapan. Okay. Kamu tengok sekarang ni pun, Ustaz bagi contoh lah, model handset pun semakin lama semakin laju keluar. Tak sampai setahun keluar baru, keluar baru. Kalau kamu kejar, rasanya sempat tak nak kejar? Tak sempat. Kereta, Ustaz bagi contoh ada kereta baru. Honda City ni tak habis lagi keluar contohnya, ada Honda yang baru. Toyota ni tak habis lagi keluar. Tak habis lagi orang kata setahun keluar. Tiba-tiba keluar model yang baru, model yang baru. Jadi model yang baru biasanya lebih cantik dan juga lebih efisien. Adakah kamu nak tukar dalam masa tersebut? Jadi taklah. Kan? Jadi itu nak beritahu terlalu laju. Tidak boleh dikejar. Tetapi boleh dikawal. Okey, nombor 3, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Inilah etika yang penting dalam kamu melakukan ICT, melakukan internet communication. Okey. Kini pelbagai etika dan peradaban ICT boleh kita temui dalam internet. Namun apa yang penting ialah bagaimana kita menterjemah ICT sebagai penghayatan dalam kehidupan seharian. Peraturan 1, ingat komunikasi sama manusia. Walaupun kita di media sosial, kita tetap ingat tata cara ketika mana secara fizikal. Nombor 2, ikuti piawai kelakuan online seperti yang anda ikuti dalam kehidupan sebenar. Nombor 3, ketahui di mana anda berada di dunia cyber. Dan juga yang keempat, hormati masa orang lain. Maksudnya jangan bagi kerja terlalu banyak lah kan. Sekadarnya pun dah memadai lah. Okay, nombor 4, ICT sebagai tapak pengukuhan nasional. Okey, jadi ICT perlu dipelajari dan dipupuk juga sebagai ejen kesepaduan sosial. Dari sudut cara bertutur, cara berkongsi, menasihat, berdebat, menunjuk diri, meletak gambar, berbudi, memati orang tua, menyayangi orang muda, menyantuni etnik berbeza, cara hidup normal sebagai manusia dan lain-lain. Okey. Jadi cuba kamu fikirkan, kamu ada media sosial, apa yang kamu kongsikan di media sosial? Keluarga, pencapaian diri, emosi diri, ataupun kamu sharing perkara-perkara yang positif daripada orang-orang lain, kan? Maknanya Ustaz nak suruh kamu tepuk dada tanya diri sendiri. Tepuk dada tanya diri sendirilah, maksudnya kamu sendiri boleh tahu. Contohnya aku ada 3 media sosial, apa aku buat? Dengan media sosial tu contohnya bagi tahu hal keluarga, berkongsi input-input yang penting. Jadi okeylah, tidak kamu buat perkara yang buruk, tidak ada perkara yang negatif, tidak ada cacian, tidak ada makian di media sosial. Jadi itu perkara yang sangat tidak baguslah. Okey, mengaplikasi ICT secara bijak. UMP hasil inovasi pupuk perpaduan etnik patriotisme. Okey, ini antaranya lah menggunakan dengan cara yang bijak, menghasilkan inovasi untuk memupuk perpaduan etnik. Okey, isu semasa berkaitan dengan ICT.
Okey, lihat video ni. Video ni ialah video berkaitan dengan penipuan di dalam talian. Okey, jadi untuk video ni tak adalah takut nanti masa panjang. Okey, saya akan teruskan. Apakah realiti hidup anda sekarang? Tonton dan hayati video ini. Okey, yang ni pun boleh tengok kemudianlah peperangan bentuk baharu, okay, Eye in the Sky dan lain-lain. Okay, yang ni kamu boleh tengok, video ni kamu boleh tengok di dalam slide nanti, dalam slide. Slide boleh download lah. Okey, yang membimbangkan kita ialah fake news spreads fast. Don't blame the bots. Okey, jadi di sini nak beritahu bahawa fitnah, orang kata penipuan, scammer menjadi orang kata duri dalam daging. Di mana pelbagai scammer yang ada sekarang ni, Ustaz pun sendiri dah macam-macam dah orang telefon. Kalau ikutkan kita punya etika, nombor headset kita tak boleh bagi kepada orang lain secara begitu sahaja. Bagaimana mereka dapat nombor kita? Bagaimana mereka boleh hubungi kita? Mereka menjual maklumat kepada third party, kepada pihak yang ketiga. Okey, contohnya kita daftar contohnya di satu pusat telco, sama ada Celcom ke Digi ke apa, mereka yang tidak bertanggungjawab menjual maklumat kita kepada orang sekian. Mereka mendapat keuntungan, kita yang kena tipu. Jadi ini sangat banyak berluas. Jadi inilah unetik, perkara yang tidak beretika dalam dunia ICT. Jadi Ustaz nak ingatkan kepada kamu semua supaya berhati-hati dalam melayari internet sehari-harian. Okey, ni deepfake. Boleh buat macam-macam ni deepfake ni. Nanti kamu ada masa bukalah YouTube, video YouTube ni sebab Ustaz tak sempat nak buka ni, takut nanti lambat nanti. Ada deepfake. Okey, deepfake ni maksudnya apa? Dia boleh Dia boleh tipu dalam pembikinan video. Ini hate speech, hate crime. Kesimpulan pada hari ini, ICT merupakan realiti kehidupan masa kini. ICT mampu digerakkan untuk menjadi ejen kebaikan terbaik. ICT juga diseringkali salah guna untuk kepentingan peribadi, organisasi dan politik di seluruh dunia. Okey, politik ni sangat banyak orang ambil satu gambar, diedit gambar tersebut. Sebab apa? Untuk kepentingan politik. ICT perlu dipelajari, dikuasai dan dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. ICT perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia pada masa hadapan, khususnya di Malaysia. Okey, itu sahaja, sekian. Terima kasih. Okey, jadi secara kesimpulannya Ustaz rasa semua dapat satu input yang pentinglah, bahawa walaupun kamu ber-ICT, bermedia sosial, kamu juga mempunyai piawaian seperti mana kamu berfizikal. Kamu mempunyai adab, kamu mempunyai tata cara ketika mana bercakap, begitu juga ketika mana dalam media sosial kamu menulis. Satu perkara yang penting juga ialah apabila kamu menulis perkara yang baik, ia menggambarkan kepada minda kamu yang baik dan juga hati kamu yang baik. Sekiranya kamu menulis perkara yang negatif, ia menggambarkan kepada minda kamu yang negatif dan juga hati kamu yang negatif. Dalam satu hadis Nabi beritahu, sekira baik satu daging itu, baiklah yang lain. Sekiranya buruk satu daging itu, maka buruklah yang lain. Iaitu hati kamu. Jadi penulisan, percakapan, semua itu menggambarkan kepada hati kamu. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kuliah kita pada hari ini berkaitan dengan ICT. Jadi para pelajar boleh fahami dengan betul lah. Boleh download slide ni, tengok video-video yang ada. Sebab Ustaz takut kalau kita buka video, takut tidak sempat untuk habiskan semua video tersebut. Okey, itu sahaja. Ada apa-apa soalan daripada para pelajar?